Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor untuk hujung minggu anda. Pastinya pelbagai topik yang ingin kita sajikan bersama dengan anda. Tapi sebelum tu mungkin selamat tahun baru. Tak kesampaian saya ingin bersama-sama untuk tahun baru. Hari inilah hari pertama bersiaran dalam Hello Doktor dan berkesempatan untuk bersama-sama dengan anda. Pastinya setiap kali kita bawakan topik ini adalah untuk fahaman kita bersama. Kali ini kita nak bercerita tentang sindrom ovari polycystic ataupun PCOS dalam kalangan wanita. Sering kali terkait rapat dengan tahap kesuburan dan kita ingin kongsikan di awal ini berkaitan dengan tahap kesuburan dalam kalangan rakyat Malaysia terlebih dahulu. Tapi pastinya panel yang ingin kita sambut baik pada hari ini dalam studio, Datuk Dr. Zamri Abdul Rahim, pakar obstetrik ginekologi dan perubatan reproduktif daripada Hospital Pakar Wanita dan Kanak-kanak Avicenna. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, selamat tahun baru. Selamat tahun Terima baru. kasih bersama dengan kami. Sama-sama. Jadi ini merupakan topik yang tidak lazim lagi, masalah yang sering kali kita dengarkan. Dan akhir-akhir ini banyak yang perlu kita fokuskan kerana terlalu banyak fakta dan juga mitos yang perlu kita rungkaikan bersama, insya-Allah. 1 jam siaran teruskan bersama dengan kami dan juga Datuk Doktor untuk berkongsi permulaannya untuk kita fahami pastinya anatomi sistem peranakan wanita yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Silakan Datuk. Anatomi wanita sistemnya ialah dia meliputi fallopian tube, ovari, rahim, pangkal rahim, faraj, vagina dan juga pituitary gland, hypothalamus. Itu adalah sistem pemberanakan wanita yang di mana sekiranya apa-apa yang tak normal, maka dia boleh mengakibatkan sistem kitaran haid dan sistem kesuburan wanita itu akan terjejas. Okey, dan kalau kita lihat kepada anatomi yang disediakan di hadapan ini, di bahagian mana yang sering kali terjadinya gangguan kesuburan wanita? Semua. Tidak ada satu sistem yang lebih penting daripada yang lain. Semua sistem ini mesti betul, mesti sihat dan melalui fungsi-fungsi yang tertentu untuk seseorang wanita ataupun pasangan itu untuk mendapatkan zuriat. Okey, itu yang perlu kita ketahui kan, sebab seringkali bila dikaitkan dengan masalah kesuburan ini mungkin kita ingatkan ada parts tertentu yang perlu diberi perhatian lebih. Masalah lazim yang boleh berlaku? Bila kita cakap tentang kesuburan pasangan ataupun kesukaran untuk mendapatkan zuriat, tidak semestinya semua itu di masalah wanita. Dia ada 30% sebabkan wanita, 30% disebabkan lelaki, 30% disebabkan oleh kedua-duanya dan 10% cara-caranya adalah kita tidak tahu. Jadi bila kita cakap tentang masalah wanita pula, of course lah, bila kita cakap tentang masalah wanita, adakah masalah ovari, masalah tubal, masalah rahim, masalah dalam rahim, masalah endokrin dia ataupun hormon dia, imunologi dia, dia ada sistem ataupun dia memang dilahirkan yang tidak ada rahim ataupun dia dilahirkan rahim yang tidak normal. Itulah masalah-masalah pada wanita. Pada lelaki, of course, pada sperma dia, kualiti, volume, bentuk dia, pergerakan dia. This is untuk suami. Jadi untuk kita dapat rawatan yang terbaik. Jadi kita kena periksa dua-dua sekali. Kita tidak boleh kata kalau macam kata kesuburan isteri je dah datang. Tak boleh. Jadi kalau bolehnya sebaiknya dua-dua datang. Jadi tujuan kita rawat ialah supaya mereka berjaya. Betul kan, kita nak kenal pasti sebenarnya sebab berdasarkan apa yang Datuk kongsikan, kedua-duanya mengambil peratusan yang hampir sama. 30% mungkin datangnya daripada kesuburan wanita, 30% mungkin datangnya daripada kesuburan lelaki. Jadi seringkali kita dengarkan kan selalu macam wanita je yang akan menjadi punca ketidaksuburan dalam proses untuk pastinya menimbang cahaya mata dan sebagainya. Dan kita ingin tahu juga bagaimanakah kesannya terhadap seseorang itu dari sudut luaran yang mungkin boleh dikenal pasti. Ini adalah boleh dikaitkan dengan masalah kesuburan secara general. Kalau kita tengok cara luaran selain daripada ini, iaitu bentuk badan. Kalau dia berbadan besar, jadi of course lah kalau kitaran haid dia tidak menentu, dan juga kepada lelaki smoking, alkohol, drugs. Jadi macam ni memainkan peranan tentang kesuburan
mereka. Jadi bila kita merawat pasangan itu, jadi perkara-perkara begini hendaklah kita ketengahkan. Memang sukarlah kalau kita nak cakap okey berhenti serokok. Dan dia susah sikit bagi dia, tapi kita kena emphasize sebab itu memainkan peranan di mana dia mengakibatkan pembentukan sperma, bilangan sperma. Berapa lama yang kita rasakan okey ini adalah jangka masa yang perlu kita rujuk yang dikatakan sebagai ada kesugaran dalam tidak ada hard and fast rule. Okey. Kenapa? Dulu kita kalau kita tengok pada sejarah, pada sejarah kita hanya mengatakan okey lepas 2 tahun baru you datang berjumpa dengan doktor. Itu cara konvensional, cara dulu. Tetapi sekarang ni kita mesti tengok umur wanita yang mula berumah tangga selalu meningkat. Tidak macam zaman dulu orang berumah tangga umur 18, usia 19. Muda, kan? Sekarang ni kalau kita tengok kebanyakan wanita habis belajar dia 25. Dan dia baru bekerja. Baru bekerja 27. Kadang baru dia nak berumah tangga dia 29. Lepasan dah masuk 30 tu rasa macam sangat normal. Bila dah sekarang. masuk 30 maknanya kadar kesuburan dia akan dah menurun. Jadi tidak ada. Jadi apa yang mustahaknya kalau kita dah berumah tangga dan kita dah memang niat untuk start ada family. Jadi seawal yang boleh kita pergi jumpa, tidak ada salah. Okey. Menariknya di sini membuka mata kita untuk tidak menunggu waktunya kan. Kadang-kadang kita sendiri tetapkan okey 2 tahun barulah kita cuba untuk ikhtiar memeriksa dan sebagainya. Kita dah tak pakai that rule. Okey, cara lama lah itu that rule. Bergerak kepada keadaan sekarang ini. Okey, kita nak anda saksikan statistik tahap kesuburan lelaki dan wanita, juga apa agaknya ilmu yang ada dalam kalangan rakyat Malaysia berkaitan dengan PCOS. Sama-sama kita saksikan. Keinginan untuk memiliki zuriat sendiri adalah naluri semula jadi setiap insan dan impian semua pasangan yang mendirikan rumah tangga. Namun, kehamilan tidaklah begitu mudah bagi sesetengah wanita. Seringkali membawa kepada rasa kecewa apabila pasangan tuding-menuding di atas kegagalan mendapatkan zuriat. Hakikatnya, masalah ketidaksuburan adalah isu yang memberikan kesan sama ada dalam kalangan lelaki maupun wanita. Di Malaysia, kadar kesuburan jumlah TFR bagi wanita umur reproduktif mencatatkan penurunan dengan 1.6 anak pada 2022 berbanding tahun 2021. Kadar kesuburan pada tahun 2020 merupakan yang terendah sejak 5 dekad yang lalu dengan 4.9 anak bagi setiap wanita. Lebih membimbangkan, sehingga 80% wanita tidak subur mengalami stres rentetan daripada isu kesuburan ini. Apakah antara punca masalah kesuburan? Teruskan menonton Hello Doktor bersama panelis di studio. Berapa ramai yang sebenarnya tahu apakah itu PCOS ataupun Sindrom Ovari Polycystic? Hari ini kami di Hello Doktor kembali bersama dengan anda untuk berkongsi. Masih lagi bersama dengan Datuk Doktor untuk perkongsian ini. Kali ini kita nak dalamkan sikit perbincangan kita. Kalau tadi secara generalnya tahap kesuburan rakyat Malaysia, lelaki dan juga wanita. Antara yang menjadi punca yang mengganggu peratusan tahap kesuburan itu merupakan PCOS. Jadi kita nak tahu lebih lanjut. Apakah itu yang dikatakan tentang PCOS, Datuk? Bila kita tengok daripada dia punya word PCOS. P maknanya poli maknanya banyak. Poli banyak. Jadi cyst, jadi yang berlaku adalah folikel yang kecil-kecil di dalam ovari dan dia mempunyai sindrom. Sindrom ini maknanya dia mempunyai gejala macam period yang tidak menentu. Satu, dia mempunyai gejala di mana dia ada tinggi hormon lelaki dia, androgen. Dan juga dia kalau kita tengok pada pemeriksaan imbasan ultrasound baru memberitahu kita dia ada multiple follicle ataupun telur-telur yang kecil-kecil di dalam tu. Jadi sindrom ini maknanya dia mempunyai sign
dan sindrom. Ya, sign dan Tapi itu pun kalau dikenal pasti oleh individu tersebut dan ingin melakukan pemeriksaan kan, maknanya tidak boleh di self-diagnose ke, tidak boleh dikatakan macam mungkin saya ada PCOS disebabkan ujian-ujian yang dilakukan sendiri. Tidak boleh kan? Memang kena pergi. Bila kita kata macam mana kita nak diagnose polycystic ovary. Diagnosis, bila kita kata diagnosis sebenarnya dia punya history, sejarah dia, pemeriksaan, iaitu physical examination dan investigation. Jadi daripada history dia, dia mungkin datang dengan komplain, saya doktor tidak datang period saya dalam setahun tu mungkin 6-7 kali ataupun 8 kali je. Walhal orang lain 12 kali. Jadi dia kurang daripada, dan saya mempunyai jerawat yang banyak. Saya mempunyai berat badan saya naik, rambut saya gugur. Itu memberi kita sedikit gambaran tentang itu. Jadi bila kita periksa dia, kita akan tengok blood pressure dia, kita tengok tangan dia kadang-kadang ada kehitaman di tangan, di ketiak, di tengkuk. Jadi kita tengok. Dan jadi dengan ultrasound ataupun kita tidak semua ultrasound kita nampak picture yang sama, tapi kebanyakan bila kita buat ultrasound kita boleh nampak dia punya sistem. Jadi kalau kita nak diagnose dia menggunakan apa yang kita panggil Rotterdam criteria. Rotterdam criteria kriteria yang dikenal pasti digunakan pakai di seluruh dunia. 2 out of 3, iaitu 1 period yang tidak menentu, 2 hyperandrogen, maknanya androgen hormon lelaki dia yang tinggi, dan 3 ialah ultrasound. Jadi kalau 2 atau 3 tu, jadi kita tahu kata dia mempunyai masalah polycystic. Kita nak ambil sedikit daripada apa yang Datuk cakap tadi, androgen, maknanya kita tahu hormon lelaki berlebihan, dan ia sebenarnya mengganggu fungsi telur itu untuk membesar dan juga mengganggu ovari itu untuk menetas. Tapi soalannya, dari manakah datang androgen wanita yang tinggi? Dan adakah ianya antara punca? Dia sebenarnya punca PCOS ni tak ada siapa tahu apakah kos dia. Walaupun kos dia di speculation. Mungkin daripada brain, hypothalamus dia kata. Mungkin daripada ovari, mungkin daripada insulin yang tinggi. Cuma terlalu banyak mungkin di situ. Mungkin. Tapi apa yang mustahaknya ya kita nak treat dia apa yang dia nak. Kita nak rawat dia. Dia ada polycystic ovary. Maknanya dia mempunyai period yang tidak menentu. Dia mempunyai jerawat, dia mempunyai berat badan, dia mempunyai keguguran rambut. Dan selain daripada itu dia mempunyai kitaran head yang tidak menentu, dan juga dia mengakibatkan tidak subur. Jadi rawatan PCOS ini banyak bergantung pada apa yang mengikut pada kondisi targeted kondisi seseorang individu tersebut. Okey, dan antara faktor yang menyumbang pada PCOS ni, adakah ianya boleh dikatakan sebab genetik, gaya hidup? Bagaimana penjelasannya, Datuk? Macam kita balik pada soalan kita, apakah sebabnya? Sebabnya sebenarnya kita tak tahu apa sebabnya. It can be genetic. Ada yang mengatakan genetik. Dia ada certain gene yang ada. Walau macam mana ia belum dikenal pasti. Walau macam mana pun kita tahu kalau orang itu ibu dia ada polycystic ovary, kakak dia ada, dia pun kemungkinan besar untuk dia ada. Itu sebab kadang-kadang bila kita rawat sesuatu couple untuk dari segi kesuburan, kita sekarang bertanya, puan ada kakak? Ada kakak yang tak berumah tangga? Ada, kakak saya pun berumah tangga, tapi kakak saya pun sama, tidak ada sukar untuk dapat. Jadi dari situ kita memberi kita gambaran, dia memang ada masalah genetik di sini. Kan itu dia punca je tidak dapat lagi dikenal pasti. Namun begitu pastinya perkongsian ini membuka mata kita kan, dia boleh datang daripada pelbagai kondisi untuk seseorang wanita tersebut. Okey, kita nak dengarkan soalan daripada penonton juga. Bukan saya je hari ini nak tanya Datuk. Ada juga penonton kami yang setia bersama dengan kami di Hello Doktor nak bertanya berkaitan dengan PCOS. Sama-sama kita saksikan. Hello doktor, apakah tanda-tanda seseorang mengalami PCOS? Adakah antaranya jerawat dan berbulu? Jadi bila kita dengarkan adik kita ni bertanya, penonton kita ni bertanya, pastinya ini juga yang bermain dalam kalangan rakyat kita kan, yang berjerawat, berbulu, nampak sedikit hormon lelaki, nampak sedikit kelelakian di situ kan. Kita dah terangkan tadi sedikit, nak dalamkan sikit perbincangan ini.
Adakah ianya betul dan mengapa ianya boleh berlaku? Dia menunjukkan, kita tahu dalam kata jerawat ataupun berbulu, ya, ada setengah bangsa. Ya, memang dia lebih sikit. Tetapi tidak semestinya dia ada polycystic ovary. Faham, ya? faham. Tadi dia sebabnya bila kita buat beberapa pemeriksaan, pemeriksaan umpamanya total testosteron ataupun free testosteron, dia kita dapati mereka tinggi. Jadi sebab kita untuk kita diagnose dia mempunyai polycystic ovary, kita mesti ada 2 out of 3 kriteria itu. Bukan hanya hyperandrogen aja. Tetapi bila kita tengok benda yang macam berbulu, jerawat, itu menyukarkan ataupun efek dia. Jadi rawatan kita macam pada orang-orang macam tu, kita banyak bertumpu pada kalau dia berbadan besar, ya, dan juga mempunyai berbulu. Jadi dia ada set of treatment. Treatment dia pertama lifestyle modification. Kita memang galak dia untuk kuruskan badan, ya, untuk itu, dan ada ubat-ubat anti androgen kita bagi. Kalau mereka ni yang macam adik tu kata, doktor, saya ni selain daripada jerawat, berbulu, period saya kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang, dan saya single, saya tidak mahu anak. Jadi apakah masalah dia? Masalah dia ialah dia nak period yang regular, dia nak kulit dia yang cantik, dia nak reduce weight, dia nak. Jadi orang-orang macam ni ada kalanya kita bagi dia pil perancang untuk pembetulkan period, dan kita juga bagi ubat-ubat anti androgen macam spironolactone, jadi ubat untuk kurang. Okey, kita cerita tu tentang rawatan kan. Sebab apa kita kaitkan, sebab mudah untuk kita fahami yang sebenarnya setiap kondisi PCOS ni berbeza-beza dari sudut simptomnya, dari sudut rawatan yang diperlukannya. Berbadan besar tadi pun antara salah satu physical change yang kita nampak. Tapi tidak semua orang yang berbadan besar itu berpolycystic ovary, dan tidak semua polycystic ovary itu berbadan besar. Itu yang perlu kita fahami. Okey, dia ada sedikit trik lah kan kat situ kan, dia sangat keliru dengan pelapisan simptom yang dialami, overlap yang dialami itu. Jadi itu yang perlu kita ajukan kepada mereka yang lebih pakar untuk diagnose betul-betul sama ada situasi itu sebenarnya PCOS ataupun yang berbeza. Ataupun doktor, kalau saya terdetik dekat sini kan, dalam kalangan adik-beradik saya yang lain tidak ada masalah dan simptom sebegitu. Saya je yang macam mungkin berbulu lebih sedikit, jerawat yang tak boleh dikawal kan pada satu certain usia yang memang tu boleh kita rasakan peratusannya menjurus kepada PCOS kalau nak dibandingkan dengan adik-beradik yang lain. Kita kadang-kadang kita tengok, ya, kalau macam kata kita, walaupun kita kata it can be genetic, tetapi tidak semestinya. Mungkin kadang-kadang dia ada high insulin dia tinggi, dia ada apa kita panggil rintangan insulin, insulin resistant pada. Jadi orang-orang yang ada insulin resistant ini, dia akan mengakibatkan hormon lelaki dia tinggi, sebab insulin ini akan stimulate dia punya ovari untuk mengeluarkan hormon androgen yang lebih. Dan juga bila insulin ini, yang apabila dia tinggi insulin dia, maka dia akan mengakibatkan hormon kita panggil sex hormone binding globulin, iaitu satu hormon yang sepatutnya ambil testosteron tu buang daripada badan, tetapi dia berkurangan. Jadi hormon lelaki tu tinggi pada dalam macam kata you. Jadi oleh kerana dia tinggi, so you ada all semua yang flash. Whereas mungkin adik you tidak ada. Okey doktor. Contohlah kalau mungkin bukan dirawat disebabkan ingin menimbang cahaya mata kan, ingin dirawat disebabkan untuk memperbetulkan situasi seperti itu. Contohnya kalau mereka rasakan macam okey, saya pun tak perlu ambil ikhtiar untuk hamil, saya pun tak perlu ada anak dan sebagainya. Kalau tidak diperbetulkan situasi ini, memberi kesan yang kemas panjang? Okey. Kalau kita tengok masalah polycystic ovary ini, dia masalahnya daripada rahim sampai ke liang lahat. From womb to tomb. Okey. Dia bila kita nak rawat satu orang, dia sama ada dia remaja, dia berumah tangga tapi dia tidak ingin untuk ada anak, ataupun dia pasangan yang ingin ada anak, ataupun dia mempunyai polycystic ovary tapi umur dia dah 45 ke atas, dia tidak mahu anak tapi dia mempunyai masalah lain. Okey. Kalau kita kategorikan orang, dia kata dia doktor, saya remaja, saya masih belajar, saya student, ataupun saya berumah tangga tapi saya tidak mahu ada anak. Okey. Jadi
set orang grup-grup macam ni, apa yang kita tengok, kita akan ukurnya dia BMI, body mass index. Kalau dia berbadan besar, memang kita akan encourage dia untuk reduce weight, diet. Yang ini senang cakap tapi bukan senang dapat. Betul. Cuma doktor, berkaitan dengan itu sebenarnya ramai yang nak dengarkan. Tapi kita nak rehat seketika, doktor. Kita sambung selepas ini berkaitan dengan sedikit situasi. Kalau mungkin kita tak nak cure disebabkan nak menimbun cahaya mata, adakah ianya akan beri kesan jangka masa panjang terhadap diri anda yang mengalami PCOS? Seketika nanti hanya di Hello Doktor. Antara yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, penonton-penonton kami di Hello Doktor, pastinya kesinambungan daripada topik yang kita bawakan pada hari ini. Kita dah cerita tentang masalah lazim yang sering kali berlaku kepada mereka yang sukar untuk hamil ataupun keadaan PCOS. Kita juga dah cerita tentang faktor-faktor yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku. Sebentar tadi sedikit teaser kita sempat kongsikan bersama dengan anda. Mungkin antara ikhtiar yang boleh kita amalkan sebagai nutrisi tambahan. Jadi untuk bercerita tentang FT, kita bersama dengan yang lebih arif, yang lebih pakar, selaku pengasasnya, pengasas FRT International Sdn Bhd, Dr. Raihana Ismail. Assalamualaikum Dr. Rai. Waalaikumsalam Lisani. Pastinya tidak asing lagi bersama dengan kita kalau anda mungkin sempat menyaksikan Dr. Rai di platform sosial media. Betul. Aktif juga berkongsi. Betul. Okey, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Kita terus sahaja cerita tentang kepentingan dan apakah mungkin FRT dapat membantu mereka yang berada dalam kondisi PCOS yang kita maksudkan ini. Bagaimana Dr. Rai untuk permulaannya, bagaimana FRT ini dapat membantu dalam mengatasi masalah PCOS? Okey, boleh. Sebenarnya kalau menurut kajian, PCOS adalah penyumbang utama 70% daripada masalah kesuburan wanita. Yang mana PCOS ni ada dua simptom utama, iaitu dia tidak berovulasi setiap bulan, susah nak jumpa waktu subur dan haid yang tak teratur. Jadi apa yang FRT bekalkan adalah nak bekalkan kekurangan nutrisi yang kita perlukan setiap hari untuk make sure wanita ni setiap bulan konsisten berovulasi. Sebab wanita wajib berovulasi setiap bulan, barulah haid dia teratur. Kalau dia tak berovulasi, susah nak jumpa waktu subur, jadi lebih susah nak merancang kehamilan. Jadi apa yang FRT bantu, kita nak bantu atasi 4 jenis masalah PCOS, iaitu yang pertama inflammatory PCOS. Inflammatory PCOS ini berkait dengan kesihatan usus. Kebanyakan wanita banyak yang ambil makanan yang tidak berzat. Makanan yang harian yang kita ambil sekarang ni kebanyakannya adalah empty food. Makanan yang sekadar kenyang tapi dah tak ada zat, dah tak ada nutrisi. Bila kita kekurangan mineral dan vitamin yang penting, jadi dia menyebabkan telur kita kurang kualiti setiap bulan. Contohnya macam selenium, zinc, magnesium, folic acid. Ini 4 mineral dan vitamin yang sangat penting kita perlukan untuk make sure setiap bulan telur kita berkualiti dengan cantik. So, dalam FRT juga kita ada provide prebiotik untuk usus. Untuk make sure sistem lebih baik lagi. Ya, betul. Perhadaman kita cantik. Barulah usus kita tu dapat bekerja dengan cantik dan apa mineral dan vitamin yang kita makan dapat diserap dengan cantik. Jadi itu untuk kes inflammatory PCOS. Antara simptom tambahan siapa yang ada masalah haid tak teratur, susah nak jumpa waktu subur adalah dia dah start naik jerawat dekat muka. Itu antara tanda-tanda dia lah. Dan ada juga dari segi fizikal simptom dia untuk orang dapat tahu dia ni ada masalah PCOS kategori apa. Ada juga PCOS yang disebabkan dia susah nak tidur belah malam ataupun dah terjaga susah nak tidur balik. Selalu dengar juga. Ini semua berkait dengan adrenal PCOS, berkait dengan stres, kadar stres yang meningkat, stres emosi, fizikal, pemakanan, mungkin dia tidur tak menentu. Jadi dalam FRT kita provide magnesium untuk bantu kurangkan kadar stres tu. Jadi itu antara perkara yang perlu kita fahami sebelum kita memilih sesuatu nutrisi tambahan untuk membantu menyelesaikan, membantu mengurangkan kondisi ataupun situasi-situasi seperti yang dikabarkan Dr. Rai tadi. Bila kita bercakap tentang perkara ini, pastinya wanita di luar sana fokus utama adalah berkait dengan hormon. Bagaimana kita katakan FRT ini dapat membantu untuk mengimbangkan kembali hormon seorang wanita? Sebenarnya wanita, lelaki, baik wanita pun, ibu kepada segala hormon terletak dekat leher, thyroid
thyroid ni adalah ibu kepada segala hormon. Jadi apa yang kita provide dalam FRT, kita dah bekalkan dengan vitamin dan mineral yang diperlukan untuk support kesihatan thyroid yang secara optimum. Contoh dia macam magnesium, iodin, vitamin D3, dibiotin, vitamin B6, B12. Ini semua vitamin yang kita perlukan setiap hari untuk make sure thyroid kita dapat bekerja dengan optimum. Baru metabolisme badan kita meningkat. Jadi siapa yang lepas makan nasi rasa mengantuk, siapa yang lepas makan nasi rasa nak minum air manis ataupun nak craving dengan jajan-jajan, baru dia rasa fullness, kenyang. Itulah petanda awal bahawa metabolisme badan anda menurun, thyroid anda lesu, dan penanda awal bahawa hormon dekat bawah tu pun dah kacau, hormon seksual terutama. Itu indikator yang perlu kita beri perhatian. Ya. Kalau kita lihatkan kat depan ni, memang terlalu banyak perisa yang ada. 4 lah. Kalau saya katakan 1, 2, 3 betul. Okey. Bagaimana untuk kita klasifikasikan? Adakah perisa-perisa yang berbeza ini menunjukkan target kepada situasi ataupun kondisi PCOS seorang wanita tersebut ataupun bagaimana? Sebenarnya kita ada 3 pilihan flavor yang essential, yang paling asas, iaitu coklat, strawberry, madu kurma. Setiap 3 asas ni adalah flavor formula yang sama saja. Cuma beza ekstra nak dapatkan rasa tu supaya orang tak jemu dengan susu FRT ni dan dia boleh telan. Kan ada setengah minat buah-buah, ada setengah pula memang minat chocolatey kan. Jadi pilihan anda di luar sana mengikut kepada keselesaan. Yang paling penting sekali kita nak konsisten lah kan. Okey, akhirnya bagaimana kalau Dr. Rai mungkin nak kongsikan PCOS ni merupakan satu penyakit yang boleh diatasi dan juga boleh dicegah. Nak bagi semangat kepada wanita-wanita di luar sana. Kadang-kadang dah 7-8 tahun ikhtiar tapi masih lagi belum ada rezeki. Mungkin bagaimana nasihat ataupun kata-kata daripada Dr. Rai sendiri? Okey, boleh. Sebenarnya kalau stigma masyarakat bila dia diagnos PCOS je, dia terus rasa macam down, aku tak boleh hamil. Sebenarnya itu stigma yang salah lah. Sebenarnya PCOS, kalau anda faham 4 jenis PCOS ni, anda boleh bantu reversekan balik PCOS ni, dan sebenarnya dengan pengambilan nutrisi, zat mineral yang cukup, insya-Allah anda mampu berovulasi balik dengan cantik setiap bulan. Dan itulah yang pentingnya untuk ikhtiar hamil, kita nak make sure setiap bulan berovulasi dengan cantik. Ya, itu dia daripada Dr. Rai. Kalau nak dengar celoteh Dr. Rai, terus saja pergi ke social media. Lepas ni sambung buat konten lagi untuk anda semua membantu mereka yang masih lagi untuk ikhtiar hamil. Daripada FRT, terima kasih banyak-banyak Dr. Raihana Ismail, pengasas FRT International, sedang berhak bersama dengan kita. Dan kita nak anda masih lagi beri perhatian kepada kami. Berbalik kepada topik utama, nak kongsikan tentang pengalaman seseorang ini yang pernah menjadi pesakit sindrom ovari polisistik untuk mendapatkan cahaya mata. Sama-sama kita saksikan pengalaman beliau. Saya alami PCOS seawal berumur 15 tahun dan selepas 4 tahun perkahwinan barulah saya dikurniakan zuriat. Itu pun selepas saya menjalani pelbagai rawatan tradisional dan klinikal. Okey, kisahnya bermula pada tahun 2018, awal perkahwinan saya. 2 tahun perkahwinan saya tu saya langsung tak fikirkan soal zuriat lagi. Cuma percayalah dengan rezeki daripada Allah. Tapi pada start 3 tahun perkahwinan, saya dan suami mula fikirkan lebih seriuslah soal zuriat. Kami berdua bercadang untuk pergi ke klinik-klinik kesuburan yang terdekat di sekitar Kuala Lumpur, dan situlah saya dapat detect yang saya ni penghidap PCOS. Okey, waktu tu doktor buat saringan ujian darah dan scan, TVS scan, dan doktor dapat detect telur saya tak matang. Bila saya dapat tahu saya mengandung, saya buat keputusan untuk berhenti kerja sebabkan saya nak fokus menjaga kesihatan diri saya. Saya mengandung secara natural pada hujung bulan Disember 2022. Tak ada kata-kata, seronok. Tak tahu nak cakap apa masa tu, macam tak percaya. Sebab saya cuma mindset saya, kita nak dapat anak, kita kena buat rawatan. Sebab saya tak boleh dapat secara natural. Tapi dah lama-lama tu saya dah nampak kantung, dah nampak baby. Menangislah, seronok. Doktor offer saya untuk makan ubat Clomid. Ubat tu untuk push telur saya supaya matang dan mudah untuk saya rancang untuk kehamilan. Ubat tu saya makan melebihi 6 bulan. Sebab ubat tu dia ada risiko. Risiko dia menipiskan dinding rahim, which is bila kita makan ubat tu terlalu lama tanpa doktor monitor, dia akan membahayakan kita lah. Bila kita mengandung, dia akan mudah bleeding, mudah keguguran. Sebab itulah ubat Clomid ni kena makan dengan pemantauan doktor. PCOS ni memang mengganggu emosi saya lah. Sebab untuk pasangan yang TTC macam saya memang susah untuk dapatkan hari kesuburan saya. Doktor sangat sarankan saya makan sayur-sayuran berwarna hijau lebih daripada makanan-makanan lain lah.
makanan harian lain. Dan makanan tambahan lain yang doktor sarankan untuk saya seperti susu kambing, bijirin, kekacang yang membantu untuk meningkatkan tahap kesuburan saya. Apa yang saya nak tekankan lagi pada pasangan TTC, bila kita dah mulakan rawatan, percaya je dengan apa yang kita buat dan kita serahkan semua pada Allah. Okey, itulah dia kisah seseorang wanita yang harapannya penuh, ya, doktor. Ini mungkin antara golongan yang mahukan ikhtiar hamil, berada dalam fasa TTC ataupun trying to conceive. Yes. Jadi mungkin apa yang doktor nak kongsikan berdasarkan dalam polycystic ovary ini, masalah utama dia ialah ovari. Jadi ovari dia, macam apa yang Puan tu cerita, dia mempunyai folikel tetapi folikel dia tidak membesar dan tidak menetas. Maka dia sukar untuk tahu bilakah waktu subur dia. Jadi dalam kes kalau kes ni, dia tidak semestinya semua orang yang ada polycystic ovary ni mesti buat IVF, tidak. Kalau kata dia masih muda, ya, dan berumah tangga macam Puan tu, dia baru 2 tahun dan dia masih muda, dan dia tahu kata dia ada polycystic ovary, dia sukar untuk tahu bila waktu subur dia. Jadi the first line kita buat treatment, dia betul kita bagi ubat Clomid, tetapi sekarang ni kebanyakan pakar reproduktif tidak begitu gembira dengan bagi ubat Clomid. Sebagaimana yang Puan tu kata, betul, kita bagi ubat Clomid, apa yang berlaku pada mereka, dia akan lining dia ataupun lining rahim itu akan jadi nipis, jadi sukar untuk lekat implantation. Jadi kita tukar ubat apa yang kita panggil aromatase inhibitor. Ada satu ubat baru yang diguna pakai oleh pakar reproduktif, letrozole kita bagi, dan kajian menunjukkan menggunakan ubat-ubat ini menghasilkan telur yang cantik dan juga masalah orang yang ada polycystic ovary ini, bila dia buat rawatan kesuburan, dia sebabkan insulin dengan androgen dia tinggi. Jadi dia punya quality egg dia akan jadi berkurang, akan dia very poor quality egg. Tu walaupun dia mungkin kata, doktor, saya dah buat IUI, saya dah buat natural, dan saya dah berumur sekarang ni. Saya nak terus buat IVF. Garanti ke saya pregnant? Betul. Itu jadi juga menjadi persoalan. Jadi bila kita jumpa, kita betul kita bagi harapan, tapi kita mesti berterus terang. You ada polycystic. Poly maknanya you ada banyak telur. Bermakna ovarian reserve you memang banyak. Jadi bila kita bagi ubat-ubat rawatan, memang you akan ada telur yang banyak. Juga doktor kena berhati-hati kerana orang-orang yang polycystic ovary ni, bila dia memasuki fasa IVF, keberangkalian dia untuk kena ovarian hyperstimulation itu tinggi. Sesak nafas and all this thing. Jadi doktor kita kena berhati-hati bila kita buat IVF ni. Kita bagi dia ubat injection, ubat makan semasa kita nak stimulatekan ovari dia supaya dia menghasilkan folikel yang banyak. Bila kita ambilkan telur itu pada dia, kita tahu tidak semestinya semua telur yang kita ambil itu boleh disenyawakan. Umpamanya kata kita dapat 10 biji telur daripada dia. Banyak tu doktor 10. Kerana 2 saja yang boleh pakai. Kita dapat 20 biji telur. Sebab kualiti. Jadi untuk dia senyawakan satu untuk sama ada dia dah disenyawa, dia boleh berkembang tak sampai ke tahap yang kita nak. Itu dia masalah dia. Itu dia kan sedikit penjelasan. Sebab perlu kita fahami bersama kan, berkaitan dengan situasi ini, ramai yang terus saja ambil jalan mudah, ialah mungkin berkemampuan terus saja IVF. Tapi sekali lagi diingatkan, peratusan itu tidak 100% berjaya dan dijamin untuk jadi itu membuat mereka kecewa. Jadi tapi sekiranya kita memberi penjelasan, bahawa mesti bila kita buat, kita tahu you ada good ovarian reserve, bermaknanya ovarian reserve you mempunyai banyak masa untuk dapat telur. Tapi ialah bila dia mengandung, orang-orang yang polycystic ovary ni, dia juga ada komplikasi dia yang tersendiri bila dia mengandung. Komplikasi itu kita akan kongsikan seketika nanti. Banyak lagi sebenarnya nak dengarkan daripada doktor-doktor. Kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di Hello Doktor.
Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di Hello Doktor untuk topik kita hari ini iaitu PCOS ataupun Sindrom Ovari Polycystic. Kita bersama dengan Dr. Zamri yang seringkali berkongsi daripada awal sehingga ke saat ini dah pun masuk ke fasa apakah mungkin yang boleh menjadi komplikasi terhadap seseorang pesakit PCOS itu jika tidak mendapatkan rawatan yang betul untuk kondisi mereka. Jadi bagaimana, Datuk? Penyambungan. Okay. Kalau mereka itu dia ada beberapa kategori. Pertama, kategori bila dia mengandung. Okay. Orang polycystic ovary bila dia mengandung. Jadi komplikasi yang mungkin berlaku sering berbanding dengan yang orang lain bila dia keberangkalan untuk keguguran itu tinggi. Okay. Satu. Yang keduanya keberangkalan untuk kena kencing manis itu juga tinggi pada population lain. Darah tinggi, baby besar. All these orang yang ada sangkut paut dengan orang yang ada polycystic ovary. Okay. Sekiranya mereka bukan mengandung tetapi tidak mahu ambil apa-apa rawatan bila umur dia meningkat. Ya, komplikasi untuk kena kencing manis, kita panggil metabolic syndrome, kencing manis, darah tinggi pun tinggi. Dan juga apa yang kita risau kerana mereka yang bila berumur 45 ke atas yang mempunyai sejarah polycystic ovary yang periodnya tidak menentu. Ya, keberangkalan untuk kena kanser dalam rahim, endometrial cancer tinggi, breast cancer pun tinggi. Jadi kalau mereka ini datang pada umur yang betul, bukan mereka nak anak, mereka bukan nak apa ni orang kata cantik kulit. Mungkin itu ada, tapi yang lebih mustahaknya, doktor, adakah kesihatan saya sihat? Jadi kita scan dan kita pastikan mereka itu tidak berjatuh pada golongan yang ada kanser. Betul, itu yang kita khawatirkan. Nampak macam ialah mungkin saya tak nak anak, saya tak perlu dapatkan rawatan. Setakat jerawat dekat muka, tidak hanyalah terbatas di situ. Tapi yang paling penting sekali ada komplikasi yang lebih serius sehingga ke tahap boleh mendapat kanser jika tidak dirawat dengan betul. Bercerita tentang mereka yang ada PCOS ini hamil. Hamil itu agak sukar juga ya, fasa kehamilan bagi mereka yang mempunyai polycystic ini. Apakah antara kesukaran yang dialami oleh mereka? Kalau kita faham, masalah polycystic ovary ini adalah ovari dia yang masalah. Jadi masalah dia pertamanya menghasilkan folikel ataupun telur yang matang. Point number one. Adakah telur yang matang itu dapat menetas keluar? Point number two. Adakah benih yang keluar itu good quality? Boleh disenyawa? That's point number three. Lepas itu kalau dia disenyawakan, adakah dia boleh berkembang? Adakah dia boleh lekat? Kalau dia lekat, adakah dia normal ataupun keguguran? Jadi dia punya masalah polycystic tidak hanya pada one stop. Dia banyak. Jadi kalau kita dapat mereka yang melalui proses IVF dan polycystic ovary dan dia hamil, dah hamil juga, kita tak boleh lepaskan. Maknanya kita kena tengok dia sampai dia bersalin. Sebab apa? Dalam waktu mengandung tu macam-macam masalah dia boleh berlaku. Okey, itu antara yang perlu kita bear in mind kan, kita fahami bersama. Bukan mudahlah mereka yang penghidap PCOS ini untuk melalui fasa kehamilan pula. Perlu diberi perhatian juga untuk setengah-setengah kes. Okey, dan kita juga nak kongsikan bagi pendapat doktor sendiri bagaimana fahaman rakyat Malaysia tentang PCOS ini. Adakah PCOS ini boleh sembuh, doktor? PCOS ini tak boleh sembuh, no cure. Akan tetapi treatment dia yang mustahaknya, apa yang kita tahu, sebabkan kesukaran dia di masa akan datang. Maknanya kalau dia remaja dia berbadan besar, period dia tak menentu, dia jerawat, rambut dia selain daripada kosmetik, maknanya kalau dia pergi ke college, of course lah dia badan besar, dia become social outcast sikit ya. Kalau berbanding dengan kawan dia yang cantik semua tu. Jadi dia mesti tahu kenapa dia jadi macam ni. Jadi dia pergi approach dengan doktor, dapat rawatan. Dan satu, keduanya, bila mereka ni nak masuk ke alam perkahwinan, jadi dia kena tahu kalau saya ada polycystic, mana period saya tak menentu, badan saya besar, saya sukar untuk dapat waktu subur. Jadi mereka pergi rawat dulu sebelum mereka berumah tangga. Jadi kalau tidak ada keberangkalan untuk kesukaran untuk mengandung itu lebih rendah. Kalau dah di awal pre-pregnancy punya orang kata rawatan. So this is important untuk rakyat Malaysia.
kita dapati apa yang di negara kita, apa yang kita panggil adolescent health. Adolescent ni remaja, tidak ada begitu emphasize tentang mereka. Jadi kita biarkan mereka, dan bila mereka dah berumah tangga jadi kesukaran. Umpamanya selain daripada polycystic, kadang-kadang dia ada senggugut, painful period, itu akan juga menjejas kesuburan dia. Ya, maknanya kata kita boleh kaitkan dengan terlalu lambat jika selepas kahwin baru anda melakukan pemeriksaan kesuburan. Itu sebab kos rawatan kesuburan ni mahal. Ya, saya setuju jugalah kan. Jadi kita tak bolehlah nak katakan. Kita dapat rawat cara natural, maknanya lifestyle modification, kurangkan berat badan, diet, kalau you nak buat intermittent fasting, you nak buat whatever fasting, you kalau period you tak menentu, okey, you jumpa pembetulkan period dengan pil perancang, okey, kurangkan jerawat dengan hormon pil yang kurangkan androgen, ambil ambil ubat untuk kurangkan insulin. All these things tidak semestinya kita dah berumah tangga baru nak buat. Kita boleh start dia punya rawatan masa sebelum lagi kan, semasa di college, masa di dan tak semestinya berjaya kat orang lain, dia akan berjaya dekat kita. Okey, yang terakhir secara ringkasnya untuk beberapa minit dan saat ini, apakah nasihat doktor kepada mereka, terutama sekali pesakit PCOS kan? Dia sakit ni utamanya dia tidak ada cure. Dan masalah dia macam kita bincang ialah dia bermula dalam rahim dan sampai liang lahat. Kalau kata ibunya berbadan besar, ibunya ada high androgen, jadi keberangkalan membawa janin yang mempunyai masalah high androgen. Jadi janin ini bila baby ini dilahirkan, dia mempunyai masalah itu bila masuk dia akan period yang tak menentu, badan dia besar, infertility, dan juga bila dia umur dia meningkat itu mempunyai masalah diabetes, hypertension, kanser endometrium, kanser breast cancer. Jadi dia satu spektrum. Kalau kita tengok from womb to tomb dia kata, tapi dari dalam janin, dalam rahim sampai ke liang lahat. Jadi masalah dia. So bagi saya kita tak boleh ambil mudah, dan jadi untuk jaga kesihatan tak semestinya bila kita sakit dia bawa kita pergi. Itu yang paling penting sekali kan, dapatkan rawatan awal, kerana potensi anda untuk mengurangkan kadar kesukaran untuk hamil itu sangat rendah jika anda mungkin dapat tahu apakah kondisi sebenar, mendapatkan rawatan yang betul untuk kondisi-kondisi PCOS. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Dr. Zamri Abdul Rahim yang bersama dengan kita dari awal sehingga ke saat ini, pakar obstetrik gynekologi dan perubatan reproduktif daripada Hospital Pakar Wanita dan Kanak-kanak Avicenna. Terima kasih Doktor. Mungkin ada hari lain topik yang berbeza kita bertemu lagi. Okey, kita dah sampaikan ke penghujung rancangan. Kita harapkan yang terbaik juga untuk anda, dan apa yang paling penting sekarang ini adalah jaga masing-masing punya kesihatan, sebab minggu hadapan kita akan bawakan topik berkaitan dengan sakit tekak. Lately ni ramai yang sakit tekak kan, gatal-gatal, apa agaknya puncanya. Kita akan kongsikan minggu hadapan untuk anda dalam Hello Doktor sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.